Assalamualaikum netizen semua dan salam sejahtera. Okey, dalam video kita ni kita nak berbual sedikitlah berkenaan satu artikel yang ditulis di blog sahabudin.net, di mana blog tersebut membincangkan berkenaan isu yang cukup penting dalam perjuangan Pakatan Harapan sebagai sebuah pakatan parti yang paling baik untuk rakyat. Okey, mari kita bermula ya. Okey, tindakan Tun Mahathir Mohamad mencadangkan dirinya sendiri sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Plus dan dalam pada masa yang sama menganggap Anwar Ibrahim tidak boleh diterima untuk jawatan tersebut kerana mengetuai parti yang berbilang kaum. Hakikatnya ini lebih menyalahkan keinginan pengerusi Bersatu Terpecat itu untuk menghalang kemarahan Presiden PKR mengambil alih kedudukan sebagai Ketua Kerajaan daripada Muhyiddin Yassin. Ini juga menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk Tun Mahathir memungkiri sekali lagi janji peralihan kuasa kepada Anwar, meskipun berjanji hanya mahu menjadi Perdana Menteri selama 6 bulan sahaja. Belum pun permintaannya untuk memegang jawatan Perdana Menteri buat kali ketiga dipersetujui serta berjaya menjadi kenyataan, Tun Mahathir sudah secara berterus terang mengatakan Anwar tidak boleh diterima untuk menerajui negara. Logiknya sudah tentulah setelah beroleh kuasa nanti dalil-dalil enggan menyerahkan kuasa itu akan menjadi lebih dahsyat lagi didendangkan. Selain Anwar menjawab bahawa selepas 6 bulan nanti di mana ketika peralihan yang dijanjikan itu berlaku, beliau masih lagi Presiden PKR, sebuah parti berbilang kaum. Tun Mahathir sewaktu mengucapkan perkataan itu seolah-olah lupa hakikat kedudukan dirinya sendiri. Jika Anwar yang menerajui parti berbilang kaum dianggapnya tidak layak, adakah dirinya yang tidak berparti itu lebih layak menjadi Perdana Menteri? Sekiranya begitu juga, bagaimana pula dengan logo PKR yang digunakan untuk bertanding dalam PRU 14 yang lalu, termasuk oleh Tun Mahathir, tetap masih diberi sokongan oleh pengundi. Dalam hal ini, jika PH mahu menganggap Tun Mahathir sebagai kawan yang mesti diberikan kerjasama sebagaimana yang ditekankan oleh pengurusi DAP Johor iaitu Liu Chintong, jauh lebih mustahak daripada itu ialah Tun Mahathir mesti lebih dahulu menganggap PH yang diterajui oleh Anwar juga sebagai kawan yang perlu beliau bekerjasama dengannya. Tetapi adakah tingkah laku Tun Mahathir memperlihatkan yang beliau menganggap PH sebagai kawannya? Kalau PH saja yang mahu menganggap Tun Mahathir sebagai kawan, namun beliau pula melihat keberadaannya bersama PH hanya sebagai peluang untuk melakukan khianat dan dendam, sebenarnya hanya membuang masa sahaja meneruskan hubungan dengannya. Jadi PH sebagai sebuah gabungan yang stabil berbanding Tun Mahathir yang tidak berparti serta partinya sendiri Bersatu sudah jadi berdua, mesti jelas dalam membawa jati diri serta hala tuju perjuangannya. Tidak harus ada pihak dalam PH jadi lemah, mudah terpedaya dan seolah-olah mahu menjemput pengkhianatan secara sengaja buat kesekian kalinya. Tidakkah kita lupa bagaimana sebelum ini Tun Mahathir memperlekehkan janji manifesto, mempermain-mainkan tempoh peralihan kuasa dan meletak jawatan tanpa berunding dengan Pakatan Harapan. Bak kata pepatah, janganlah sudah terhantuk 2-3 kali pun, tetapi masih juga tidak reti-reti untuk menjaga dahi daripada terhantuk lagi. Meskipun PH atau siapa saja daripada gabungan itu boleh menarik sokongan terhadap Tun Mahathir agar kerajaan terbubar dan PRU baru diadakan jika janji kepada Anwar dimungkiri sekali lagi seperti yang cuba diyakinkan oleh Anthony Loke, nasi ketika itu telah menjadi bubur dan niat Tun Mahathir untuk menghalang Anwar menjadi Perdana Menteri dengan sendirinya sudah pun tercapai. Dan pastilah selepas itu Tun Mahathir akan tersenyum puas bukan sahaja kerana berjaya menghalang Anwar, tetapi sekali lagi dapat memperbodoh-bodohkan Pakatan Harapan. Pada waktu ini, makanya mengajak PH untuk bekerjasama, berbaik, berkawan dan memberi peluang sekali lagi kepada Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri adalah kerja yang sia-sia.
membuang masa dan hanya menjadikan PH ditertawakan oleh sejarah. Langkah yang betul ialah Tun Mahathir mesti diajak untuk bekerjasama, berkawan dan berbaik dengan PH serta menerima Anwar sebagai calon Perdana Menteri tanpa sebarang keraguan. Jika Tun dikatakan sebagai orang yang boleh mencukupkan nombor bagi mengembalikan mandat rakyat kepada PH, beliau mesti berusaha melakukannya dengan keupayaan yang serupa biarpun bukan dirinya sebagai calon Perdana Menteri. Ini barulah dinamakan ada kejujuran dan keikhlasan, bukan hanya sedia mencukupkan nombor jika dirinya sahaja yang dinamakan sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa, dengan kedudukan PKR yang ada 38 nombor dan PH yang mempunyai 91 ahli parlimen. Lagipun, selain mengambil balik kerajaan adalah mustahak bagi PH demi maruah mandat rakyat yang telah diperolehi semasa PRU yang lepas, lebih penting ialah bagi Tun Mahathir adalah mengambil semula Bersatu yang dirampas Muhyiddin daripadanya. Tanpa PH menjadi kerajaan semula dalam waktu terdekat ini, Bersatu akan terus berada dalam genggaman Muhyiddin dan mungkin akan terhapus pendaftarannya tidak lama lagi melalui penggabungannya dengan UMNO. Berbeza dengan Anwar dan PH, di samping kedudukannya lebih kukuh dan boleh mengharungi masa depan dengan asas reformasi yang diperjuangkannya bersama DAP dan Amanah, Tun Mahathir mungkin akan mengakhiri kehidupan ini dalam sengsara dan duka lara jika Bersatu gagal diperolehinya semula. Untuk mencapai semua tujuan itu, jika benar Tun Mahathir tiada niat dalam hati untuk khianat dan menghalang Anwar menjadi Perdana Menteri, pilihan yang terpuji baginya ialah mengalah dan bersama-sama dengan PH menggembling tenaga mengambil semula kerajaan. Kepada pemimpin-pemimpin PH pula, berhentilah merasionalkan kenapa perlunya ada kerjasama dengan Tun Mahathir. Sebaliknya, cubalah rasionalkan Tun Mahathir bahawa beliau jauh lebih perlu memberikan kerjasamanya kepada PH. Jadi, sekian saja video ini. Harap idea yang dikongsikan dalam video ini dapat difahami oleh semua. Sehingga jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.